早上好，叔叔阿姨。早上好。今天很高兴大家一起来敬拜上帝. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita sangat bersyukur di pagi hari ini kita dikumpulkan kembali dan bersama-sama mengikuti persekutuan Komisi Usia Indah. Tentu kita semua diberikan kesehatan yang baik atas pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Apakah susu AI Bapak Ibu semua ada sukacita dan ada damai sejahtera? Sangat bersukacita. Amin, sangat. Yang lain juga, apakah ada sukacita dan damai sejahtera? Yo, silo. Yo. Kansiu. Baik, kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan satu pujian Cia Ling Sung yang di halaman depan. Di sininya nomornya 17. Yang depan sekali. Bapa di surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, kasih-Mu tak habis-habisnya, kasih-Mu tak pernah berkesudahan selama kami hidup di dalam dunia ini. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu, pemeliharaanmu hingga saat ini. Kami boleh datang di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan untuk kami boleh menikmati setiap hari. Terima kasih ya Bapa, untuk saat ini kami mau bersungguh-sungguh kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau mendengar firman Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan kami boleh mendapatkan, kami boleh menguatkan iman kami hari lepas hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang seringkali kami abaikan perintah-Mu, seringkali kami juga tidak mendengar suara Tuhan. Kami mau jalan sendiri, Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong ubah setiap kami, perbaharui setiap kami. Hari lepas hari hidup kami boleh semakin menyenangkan Tuhan, boleh memperkenankan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan Pendeta Lydia Novelia yang akan memberitakan
Injil, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Tuhan juga pakai semurita yang akan menerjemahkannya. Terima kasih ya Bapak. Inilah waktu yang singkat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, Susu AI saya mengundang bangkit berdiri. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema keakraban dengan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Lydia Novelia. Sebelumnya kita menaikkan pujian nomor 5. Allahku ku mau sembahmu, wa tisen wo yao cingpai ni. Pendeta Lydia Novelia untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita sehati berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, menenangkan diri. Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan, dan dimampukan untuk menjalankannya. Kami menyerahkan kedua hamba-Mu yang sangat terbatas ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan benar, dan diterjemahkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 我们要来读圣经在提摩太前书第4章。 Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat. 提摩太前书第4章第7和第8节。 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 我先用华文来读，只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在敬虔上操练自己，操练身体益处还少，唯独
敬虔凡事都有益处，因有今生和来生的应许。 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 我们读经到这里，听了神的话，并且遵行的人有福了。 Di sini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. 弟兄姐妹们，早上好。 Sekalian, selamat pagi. 我们今年呢5月份的主题是与神亲密。 Pada bulan Mei ini, tema kita adalah berdekat dengan Tuhan. 所以呢，今天我们要思想的主题是在敬虔上操练自己。 Nah, tema hari ini adalah kita berlatih dalam ibadah. OK， 那我们今天所读的这段经文呢，是保罗写给提摩太。知道你吗？知道你吗？我们今天所读的经文是保罗写给提摩太的书信。 Dan bagian yang kita baca tadi adalah surat yang ditulis Paulus untuk Timotius. 请问保罗和提摩太有什么特别的关系呢？ Permisi tanya, apa hubungan yang istimewa? 那当中有谁知道了？保罗跟提摩太有什么特别的关系？ Mereka ada hubungan apa yang sangat istimewa? Itu 传道不可以违反。Yang lain, Yang satu nggak boleh jawab ya. iya kita di sini ada beberapa contoh ya. Dan contoh masih tahu dong. Ya, yang bukan contoh, ayo siapa tahu diuji. 有谁知道？ Ada yang tahu benar? Jawab saja. Salah tidak dihukum, tapi benar kata dia. Ada yang tahu kan? Semua orang bisa jawab kecuali hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak tahu harus gimana ya? Disekolahkan lagi ya. Pertanyaannya kamu juga bisa diulang tak? 保罗和提摩太有什么特别的关系？ Apa hubungan yang istimewa dari Paulus dan Timotius? Hubungan mereka itu loh, apa? Tak ada yang tahu ya. Teman sepelayanan. Nah, selain teman sepelayanan ada apa lagi? Ya, anak rohani ya, anak rohani 就是属灵的儿子。OK， 所以他们的关系很好，就像属灵的爸爸和属灵的孩子。 Hubungan mereka tuh sangat baik sekali, seperti orang tua dan anak. 那因此呢，保罗就写信给他。 Oleh sebab itu, Paulus menulis surat kepada Timotius. 因为提摩太在以弗所的一个教会侍奉， Karena Timotius melayani di sebuah gereja di Efesus. 所以他那个以弗所的地方呢，他那边以弗所的城是一个很热闹的城市， Kota Efesus adalah kota yang sangat ramai. 有许多的商人做生意的人都经过这个地方。 Dan banyak sekali pedagang-pedagang mereka tuh melalui kota Efesus. 在以弗所呢，也有许多犯罪的案件， Dan di kota Efesus juga banyak kasus kriminal. 所以呢，要在那个地方来侍奉主呢，不简单。 Makanya mau melayani di tempat yang seperti itu tidak mudah. 像我们的准堂会在地加马斯， Seperti bajang kita di Vikamas. 在他们那个周围有许许多多的庙。 Dan di sekitar mereka itu banyak sekali kelenteng 所 vihara. 以要传福音不容易， Kalau mau mengabarkan Injil di tempat itu tidak mudah. 就好像有一种属灵的战争，要迫切的祷告，要很努力的传福音。 Sepertinya ada sebuah peperangan rohani yang membutuhkan kita harus berdoa dengan tekun. 因此呢，这个保罗就很关心提摩太。 Maka
Paulus sangat memperhatikan 不 Timotius 断的训练他， dan terus melatih dia 希望他的灵命能够成长， sehingga hidup rohaninya itu bisa bertumbuh 让他的信心更加坚固。 dan imannya semakin kokoh. 不但如此呢，在那个地方有许多的假先知、假教师， Bukan itu saja, di kota itu juga terdapat banyak sekali nabi-nabi palsu 有许许多多的错误的教导。 dan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang salah. 如果我们有读这个提摩太前书的第4章第3节那边告诉我们，他们禁止结婚啦，禁止不可以吃这个啦，不可以吃那个了，很多的禁止。 Kalau kita membaca 1 Timotius, maka kita akan mengetahui di situ banyak sekali larangan-larangan. 不可以结婚， Tidak boleh menikah, 不可以吃这个，不可以吃那个， tidak boleh memakan ini dan itu, 许许多多的禁止。 dan banyak sekali larangan. 那保罗就提醒提摩太，你要在敬虔上操练自己。 Dan Paulus menasehati Timotius, engkau harus berlatih diri dalam soal ibadah. 在第8节呢，有2个操练， Di ayat 8 terdapat 2 latihan. 一个是操练身体呢，另一个是属灵的操练。 Satu latihan badani dan satu adalah latihan rohani. 那若是操练身体呢，例如说做运动啊，是非常好， Kalau latihan badani seperti olahraga itu sangat baik 对身体怎么样更健康。 dan membuat tubuh kita lebih sehat. 在饮食上注意也是很好， Dan juga kita perhatikan dalam makanan. 不要吃太甜的东西，才不会染上糖尿病。 Jangan makanan terlalu manis supaya tidak terkena diabetes. 不要吃太多，看到东西说我的这个1包还不够，还要2包，吃的太多，等下会很胖， Juga 超重。 jangan makan terlalu banyak. Lihat apa saja, disantap saja. Nah, itu akan membuat kita kelebihan berat badan. 啊，这些训练都是好的， Dan latihan-latihan itu sangat baik, 但是呢，都是暂时的， tetapi hanya bersifat sementara. 因为有一天我们的年龄一天比一天也会衰老下来。 Karena umur kita semakin bertambah dan jasmani kita juga kondisinya akan menurun 第二 terus. 个操练就是属灵的操练，那个更好。 Dan latihan yang kedua adalah latihan rohani. Itu yang lebih penting. 为什么呢？ Kenapa? 啊，第8节告诉我们，因为他带着应许，就是有今生还来生的应许。 Nah, ayat 8 mengatakan karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 所以我们要在敬虔上操练自己。 Maka dari itu kita harus melatih diri dalam hal ibadah 才能够避免受到迷惑。 sehingga kita tidak dibingungkan, disesatkan. 第7节要弃绝那世俗的原理和老妇的荒谬。 Dan ayat ke-7, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. 什么是荒谬？老妇的荒谬呢？ Apakah dongeng nenek-nenek tua itu? 就是说，在日常生活当中有很多的禁止，比如 Misalnya, 说在晚上啦，不可以剪指甲啦，等一下会被邪灵附身。 misalnya ada tahayul yang seperti ini, kalau malam hari tidak boleh gunting kuku, takut nanti kerasukan. Percaya enggak? Tidak. Tidak, kita nggak percaya. Saya buat salah malam，就是晚上才有时间来剪指甲嘛。 Saya 不要 tidak 相信。 percaya karena saya sering gunting kuku di malam hari karena baru sempat. 然后呢，蝴蝶飞到家里来，哎，说今天有客人来了。 Misalnya kupu-kupu terbang masuk ke rumah, artinya nanti ada tamu. 真的有这样吗？蝴蝶来，客人就来吗？ Apakah demikian? Ada kupu-kupu yang datang itu menandakan ada tamu. 那我们也不相信这样的事 Kita 啊。 juga tidak percaya. 然后呢，有的父母说，哎，吃饭要吃干净一点嘛。你如果你不吃干净，等一下你嫁给一个麻子脸。 Dan orang tua sering mengatakan kalau makan itu harus sampai bersih. Kalau tidak nanti kamu akan menikah dengan orang yang bopeng. 哦，你们以前吃饭的，你现在吃饭你要吃干净，或者是吃一半剩下一半。 Apakah kita makan
hanya makan setengah dan sisa. 然后嫁给一个麻子脸吗？ Dan akan menikah dengan orang yang bopeng. 必然啊，没有，对不对？那是父母亲要教导孩子，要吃完它，不要浪费。 Itu karena orang tua mau mengajarkan kepada anak makan yang habis supaya jangan menyia-nyiakan makanan. 所以就是父母亲呢，不要教导孩子也要很小心。现代的父母亲不知道还这样吗？我不知道。 Saya tidak tahu apakah orang tua zaman sekarang masih mengajarkan hal yang 啊， demikian. 不好这样做啦，就是说要吃完它不要浪费，讲这样的话就好了嘛，对不对？ Ya, itu yang sebelumnya itu kurang baik. Yang paling mengajarkan bahwa makan itu harus habis, menghargai apa yang sudah diberikan pada kita. 还有很多迷信的话， Dan masih banyak kata-kata yang mengandung tahayul. 我们要用这个脑筋来想一想，我们不要人家讲什么就跟着人家讲什么。 Kita harus berpikir dengan otak kita, jangan ikutin apa kata 因 orang. 为那些都是迷信，不是真实的事。 Karena itu hanyalah tahayul dan bukan sesuatu yang nyata. 最要紧的呢，我们无论做什么，要按照圣经的话来做。 Yang paling penting, apa yang kita lakukan harus berdasarkan firman 我 Tuhan. 们相信呢，我们所得到的祝福是从神而来，不是从其他的事而来。 Kita yakin berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan dan bukan dari tempat lain. 所以说呢，读圣经是很重要的。 Makanya membaca Alkitab sangat penting. 大家都知道，不是对吗？ Setiap kita tahu 但是 ya, 大家有每天都来读吗？ tapi apakah setiap kita membaca firman Tuhan? 有的有，有的没有。 Ada yang membaca, ada yang tidak. 啊，因为如果我们有读了，我们就明白真理， Kalau kita membaca, maka kita akan mengerti kebenaran. 我们才不会被那些不对的事情所影响。 Nah, kita tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar. 我们读圣经，我们明白真理，我们就会更加的认识我们所敬拜的神， Kalau kita membaca firman dan kita mengerti, 更要效法我们的主耶稣， maka kita akan lebih meneladani Tuhan Yesus. 更要像我们的主耶稣，才能够成为耶稣真正的门徒。 Lebih seperti Yesus, maka kita akan menjadi murid yang sejati. 弟兄姐妹，我们华人呢有许多的文化传统， Orang Tionghoa memiliki banyak sekali budaya dan tradisi. 我们是华人，可以参与吗？ Kita sebagai keturunan Tionghoa, apakah kita boleh mengikutinya? 问题不是在于可以不可以， Masalahnya bukan soal boleh atau tidak, 在于有没有合乎圣经所说的真理。 tetapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? 如果合乎圣经的话，没有与圣经的话冲突呢，都可以。 Jika itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu boleh. 比如说，华人可以过年吗？可以。 Misalnya kita boleh nggak merayakan tahun baru Imlek? 可以跟家人一起吃团年饭吗？当然可以， Bolehkah kita makan bersama, kumpul bersama 因为 dengan 没 keluarga? 有跟圣经的话冲突。 Karena itu tidak bertentangan dengan firman 所以 Tuhan. 呢，如果没有读圣经，我们哪里知道有冲突没有冲突呢？ Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak akan tahu itu bertentangan atau tidak. 但是现今的状况不一样哦，我们年纪大了，也要看圣经，看2行就打瞌睡啦。 Dan masa sekarang itu sudah berbeda. Kita sudah berumur, membaca firman baru 2 baris kita sudah ngantuk. 但是现在更很先进，可以用听的。 Tetapi sekarang teknologi sangat canggih. 整本的圣经都有在我们的手机里面，我们可以听的。 Dan seluruh Alkitab itu isinya itu bisa kita download di HP dan bisa kita dengar. 对啊，所以就不要读的就可以听， Yang tidak bisa membaca maka bisa 所以 mendengar. 没有理由说我不要神的话了。 Maka tidak ada alasan bagi kita mengatakan saya tidak lagi membutuhkan firman Tuhan. 啊，在金钱上超越自己呢，最基本的方法呢，就是我们要渴慕神。 Dan di dalam latihan
diri dalam ibadah itu yang paling penting adalah merindukan Tuhan. 我们看出的经文在诗篇42篇的第1、第2节。 Mari kita membuka Mazmur pasal 42 第1、第2节， ayat 1 dan 2. 诗篇42篇第1、第2节这样说：神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心刻想你，就是永生神。我几时得朝见神呢？ Mazmur pasal 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. 我们看到一只鹿，它很渴的时候，它就会去找地方哪里有水，它就去喝水。 Nah, kita melihat seekor rusa, jika dia sangat haus, maka dia akan pergi mencari di mana ada air. 喝了水之后呢，它就感到满足了。 Setelah meminum air, maka dia sangat puas. 那若是我们心灵很渴慕神的话， Jika jiwa kita sangat merindukan Tuhan, 我们读了神的话之后，听了神的话之后呢，我们的心灵也会感到满足。 setelah kita mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, maka hati kita akan sangat terpuaskan. 就如马太福音5章6节这样说：饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。 Seperti yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah mereka yang haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. 如果我们渴慕，我们读，我们就会感到满足。 Kalau kita rindu, kita membaca, maka kita akan dipuaskan. 我在教2个姐妹上学道班，用华文学道班。 Saya mengajar 2 saudari yang ikut kelas katekisasi. 我建议他们说，每天要读1章的圣经，一天1章，生命发光。 Saya menghimbau mereka untuk setiap hari baca 1 pasal Alkitab supaya hidup mereka itu bisa bersinar. 我建议他从约翰福音开始读。 Saya menyarankan supaya membaca dari kitab Injil Yohanes. 因为约翰福音主要的信息是讲到相信耶稣必然得救。 Karena inti pengajaran di Injil Yohanes adalah percaya kepada Tuhan dan mendapatkan keselamatan. 约翰福音有21章， Injil Yohanes memiliki 21 pasal. 如果每天读3个星期就读完了。 Kalau setiap hari baca 1 pasal, maka selama 3 minggu sudah selesai. 牧师，我读完了 ，OK， 再接下来读使徒行传。 Dan dia mengatakan saya sudah selesai membacanya, maka saya sarankan untuk membaca kisah para rasul. 因为使徒行传它主要的信息在告诉我们，那个时候圣灵的工作是非常有能力的。 Karena inti dari kisah para rasul yaitu sangat memiliki kekuatan karena pertolongan Roh Kudus. 使徒行传有28章， Kisah para rasul ada 28 pasal. 4个星期就读完了。 Dan dalam 1 bulan sudah selesai baca. 所以举例是很重要的。 Memberi contoh itu sangat penting. 举例是很重要的，就是说，不要今天读，再停2、3天，再读，再停1个礼拜，不是这样的哈。 Disiplin dalam membaca itu sangat penting. Jangan baca berhenti, baca berhenti. 但是他很诚实的告诉我， Tapi dia sangat jujur. 但是有时候我今天来不及读，我明天就读2章。他说， Kadang hari ini saya tidak sempat membacanya, tapi besok saya baca 2 pasal. 不但如此哦，他还会记录这一章我读的这一章主要的是什么，他就把它记下来。 Dan dia sudah mencatat apa yang sudah dia baca hari ini. Itu sangat baik.
就是主要的这一章里面有主要的经文吗？有的他就把这个写下来，没有的我说没有的就不必写了，没关系的。Yaitu dia mencatat hal-hal yang penting yang dia dapatkan pada bacaan hari itu. 所以心灵有渴慕读圣经的人，虽然很忙，他也会拨出时间来读。Dan ada kerinduan membaca firman, sekalipun sangat sibuk, dia akan meluangkan waktu untuk membacanya. 就如他已经来了，在等另一个姐妹还没有来。Misalnya dia sudah datang dan dia menunggu kehadiran yang lain, 他就在等，不要等到生气哦，没有，我在等的时候我读圣经，他这样说。dia tidak marah, tapi dia memakai waktu itu untuk membaca firman Tuhan. 所以呢，若是心灵渴慕读圣经，他非常珍惜时间来读。Orang yang rindu akan firman Tuhan, dia sangat menghargai waktu untuk membaca firman. 读了又把它行出来的话呢，就会经历到生命的改变。 Dan setelah membaca dan dia aplikasikan di dalam kehidupannya, maka akan ada perubahan hidup. 你就会觉得，感谢主，我生命有改变了。 Dan kamu akan merasakan dan akan mengucap syukur kepada 因为 Tuhan. 我今天读的圣经告诉我说要饶恕人，我就想起那个人很讨厌，但是我要饶恕他。 Ketika kita membaca firman tentang pengampunan, kita mengingat seseorang, saya sangat tidak suka dengan dia, tetapi saya harus mengampuni dia. 那这样生命就得着改变了。 Maka dengan itu hidup kita akan berubah. 除了我们个人要读经祷告呢，我们也要参加团契，像今天一样。 Selain kita membaca firman dan berdoa, kita juga harus datang bersekutu 要 bersama 参加主日崇拜， dan beribadah di hari Minggu 参加一个星期的祷告会， dan menghadiri persekutuan doa. 这样我们心灵渴慕听神的话，就像今天你在听神的话。 如果你有存心灵的渴慕呢，你就会听见神在对你说话。 Dan dengan demikian kita mempunyai kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini. 你就会听到神在对你说话。 Dan kita akan merasakan Tuhan sedang berbicara kepada 所以 kita. 问题不是在于谁在讲台上讲道， Masalahnya tidak tergantung siapa yang khotbah di atas 而 mimbar 是 ini. 在于我们的心灵有没有渴慕要听神的话。 Itu tergantung pada apakah hati kita ada kerinduan untuk mendengarkan firman 如 Tuhan. 果今天请一个很出名的大牧师在这里讲道， Misalnya hari ini kita mengundang seorang pendeta yang sangat terkenal untuk khotbah di 但是 sini. 呢，我们心不在焉，心里只想这个机会快点好，我要去找那个人。所以你的心灵没有在听到。 Tetapi hati kita, pikiran kita tidak ada di sini dan kita memikirkan yang lain. Misalnya saya mau ketemu dengan seseorang nanti, makanya hati kita tidak berada di sini. 因为没有专心听， Karena kita tidak mendengarkan dengan baik. 所以大牧师在这里讲到，他也没有听见什么。 Walaupun pendeta yang terkenal itu khotbah di sini, dia juga tidak akan mendengarkan apa-apa. 所以再一次说，心灵渴慕神的话是非常重要的。 Makanya kerinduan akan firman Tuhan itu sangatlah penting. 所以呢，耶稣才会讲一个比喻，就是什么比喻呢？撒种的比喻。 Dan Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang menabur. 比如说，人在听到的时候， Misalnya orang sedang mendengar firman Tuhan, 听了一下子就忘记了， baru dengar sudah lupa. 或者在听到的时候遇到很多困难的时候，听到之后呢，过后遇到很多困难的时候，就说神啊再见。 Atau kita sudah mendengar firman Tuhan, tetapi setelah itu kita mengalami sekali banyak kesulitan dan kesusahan, maka kita mengatakan selamat tinggal Tuhan. 他就离开神了 Dan dia meninggalkan Tuhan. 所以呢，有的专心听，有的得到100%。 Orang yang dengan
konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, dia akan mendapatkan 100%. 但不是每一个人都得到100%。 Tetapi tidak semua orang 圣经说 akan mendapat 有的是 100%. 60%，有的是30%。 Alkitab mengatakan ada yang mendapat 60%, ada yang 30%. 所以看他专心到哪一个程度。 Nah, itu tergantung seberapa dia berkonsentrasi. 所以弟兄姐妹呢，如果你们听到读圣经不明白现在可以为阿可以为阿给我，也可以为阿给其他的传道人。我听了他讲这个道，我不明白，你帮我解释一下。 Maka Bapak Ibu sekalian, jika saat mendengar firman Tuhan dan ada yang tidak mengerti, boleh WA saya atau hamba-hamba Tuhan yang lain. 或者你在读圣经的时候，读到这一节在讲什么，我想了一想就不明白，你就问我们传道公司，我们很乐意的来帮助你，和你一起成长。 Atau ketika Anda membaca firman Tuhan dan terdapat sesuatu yang tidak dimengerti, boleh tanya kepada pendeta atau hamba Tuhan yang lain. 我们很乐意的帮你们解释。 Kami sangat bersukacita untuk menolong, 我们很 menjelaskan, 很愿意的和你们一起成长。 Kami ingin sekali bertumbuh bersama dengan Bapak Ibu sekalian. 那现在我们来想一下，为什么人不要读圣经，不要听神的话呢？ Coba kita pikir, kenapa orang tidak suka membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? 为什么？ Mengapa? 最常听到的理由是什么？ Alasan yang paling sering kita dengar apa? 哎呦，坦白的说，没关系，不会罚你的。 Ayo jujur saja, tidak dihukum kok. 是什么？malas，懒惰。还有呢， Malas. 懒惰要打屁股呀。除了懒惰还有什么呢？ Selain malas, apa lagi? 常常借口。 Dan alasan yang sering kita alasannya apa？ 忙，没时间。 Tidak ada waktu. 其实神给我们的时间一样吗？ Sebenarnya Tuhan memberi waktu yang sama kepada 几个小时？ Berapa jam? 24个小时。 24 jam. 有没有人30个小时的？ Ada yang 30 jam? 有没有只有10个小时的？ Ada yang 10 jam? 没有， Tidak. 一样都是24个小时。 Sama, semuanya 2. 那为什么有的有时间读，有的时间没有读，有的没有时间读？ Kenapa ada yang punya waktu untuk membaca, ada yang merasa tidak punya waktu untuk membaca? 答案一样，心灵有没有渴慕神的话？ Jawabannya sama. Apakah ada kerinduan untuk membaca 有没有 firman? 把神放在第一位？ Apakah kita menempatkan Tuhan di tempat yang terutama? 记得马太福音第6章33节告诉我们：你们要先求他的国和他的义，这些东西神都要加给你们了。 Yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 就是你要先心灵渴慕神。 Yang pertama, kita harus ada kerinduan akan firman 我 Tuhan. 们就想尽办法来听神的话。 Maka dengan segala upaya kita berusaha untuk mendengar firman 弟兄 Tuhan. 姐妹，今天我们会感到很伤心，因为我们的朋友文兰姐妹蒙主恩召，今天不在。 Kita merasa kehilangan dan merasa sedih karena sahabat kita, teman kita, saudari Wenlan sudah dipanggil Tuhan dan pagi sudah dikremasikan. 在2008年的时候，他跟我一起学习这个学道班。 Pada tahun 2008 dia mengikuti katekisasi yang saya ajarkan. 他以前是很高很美啦， Dulu dia orang yang tinggi, yang sangat cantik. 然后好像是把不给他讲的比西利杜牧师帮他洗礼，就是2008年的圣诞节。 Dia dibaptis pada tahun Desember tahun 2008. 杜牧师替他施洗。 Dibaptis oleh pendeta Matius Pikiran. 然后过年2009年我就去张杯了，我就不知道接下来他怎么样了。
2009 saya sudah berangkat melayani di Jambi dan saya tidak tahu lagi. 11年在那边回来，又是那个疫情，我们不能够见面。 Setelah 11 tahun saya kembali dan kita dalam kondisi pandemi dan tidak sempat bertemu. 当我们的教会开放的时候， Setelah kita sudah kebaktian onsite, 我有邀请他来参加聚会。 dan saya mengundang dia untuk kembali beribadah. 主日崇拜他来一次， Di kebaktian umum dia hanya datang 后来 sekali. 没有来，我就问他为什么？ Setelah itu dia tidak datang lagi dan saya 因 bertanya 为他 mengapa. 得了那个骨骼疏松，所以变成很矮哦。以前很高，现在剩下150米。 Dia terkena osteoporosis dan dulu tinggi, sekarang menjadi pendek. 然后他来第一次的时候说：“当时我坐在那个木的那个椅子哦，我很感到很不舒服。” Dia mengatakan musuh saya duduk di kursi yang keras itu saya merasa sangat tidak nyaman. 所以呢，我们教会后面不是有2个那样的椅子？我说可以坐在那个我们像这样的椅子啊，他就是能够坐得舒服。所以之后他每一个主日都来参加。 Dan saya mengatakan boleh duduk di 2 kursi yang kita sengaja taruh di belakang ruang di depan pintu masuk ya supaya dia merasa nyaman. Dan sejak itu dia setiap minggu datang. 后来也来邀请他来参加这个家庭。 Dan selanjutnya mengundang dia untuk hadir mengikuti KUI. 参加了几个月之后， Setelah beberapa bulan, 他说：“牧师，我找到工作啦，我在那个 Louis Felix 美港摩，在Resto 丢在那边工作，所以呢，我就不能够来参加家庭团契了。” dan beberapa lama kemudian dia mengatakan musuh saya sudah tidak bisa ikut persekutuan KUI karena saya sudah mendapat kerja di restoran Teochew di Mega Mall. 就是一直工作到他虽然工作身体比较矮，但是他很自信啊，他的脸还是很漂亮哦。 Walaupun dia mengalami masalah kesehatan, tetapi dia wajahnya itu masih cantik. 所以呢，我们当中有几位姐妹看到说：“哎，文兰，你这么漂亮，我也很想像你漂亮那样哦。” Ada beberapa ibu yang mengatakan, Wenlan, kamu cantik sekali, saya juga pengen tuh secantik kamu. 所以文兰就带他们去他的那个皮肤的医生， Dan dokter kecantikan。 ya Ibu Wenlan memperkenalkan membawa mereka ke dokter 那边是有 kecantikan. 一部冰遮，有莉莉霞，有丁玲3个去啊，没有错，爱美。好，虽然年纪大，爱美是很正常的。 Walaupun sudah berumur, tapi kita masih pengen tetap cantik, itu tidak salah. 正常，很正常 Itu 的。 sangat normal. 那我就跟吴冰遮开玩笑，那你现在有比较美吗？ Dan saya bercanda dengan Ibu Pince, apakah sekarang sudah lebih cantik? 他说有啦，我现在比较美。 Adalah, saya sekarang lebih cantik. 呀，这个是真实的事情哈。 Ini adalah 保养 kenyataan. 看起来更年轻，每一个人都需要。 Kalau ada perawatan pasti kelihatannya lebih cantik, itu ya memang dibutuhkan 呀， oleh 所 setiap 以 ibu-ibu. 没有错，是很正常的事。 Ya tidak salah, itu hal yang normal. 我就是说，当我们心里愿意的时候，他们心里爱美呢，就会去想办法去找医生，使它看起来更美啊。这个 Yang 意 mau 思。 saya katakan artinya jika kita ingin sekali menjadi cantik, maka kita akan berupaya mencari dokter kecantikan. 我们心灵渴慕神，我们也想尽办法，祷告会也要来，主日崇拜也要来，家庭也要来。 Kalau kita ada kerinduan akan firman Tuhan, maka kita akan mengikuti KUI, persekutuan yang lain, 主日崇拜。 juga ibadah hari Minggu. 所以我相信大家今天来呢，也是心灵渴慕，要听神的话。 Dan hari ini Bapak Ibu bisa hadir, saya yakin Bapak Ibu sekalian ada kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. 那么专心听呢，我们的心灵就会感到满足。 Dan kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka hati kita akan dipuaskan. 那请问，如果心灵不满足的人，你会看得出来吗？ Permisi tanya, jika seseorang tidak merasa puas, apakah kita bisa
kita bisa mengetahuinya atau kelihatan. 心灵啊，灵看不见， Jiwa kita tidak kelihatan, 但是从他的态度，我们能够看得见。 tetapi dari sikapnya kita bisa kelihatan. 不断的埋怨， Dan terus mengeluh 不断的发唠唠， dan ngoceh-ngoceh 动 terus, 不动就要生气。 sedikit-sedikit marah. 那这样可能他的心灵没有得到满足。 Mungkin rohnya itu belum 所以我 dipuaskan. 们要求神帮助我们渴慕他的话，让神的话来满足我们的心。 Maka kita harus memohon kepada Tuhan, biarlah rohnya memuaskan hati kita. 那我们就要每天要播出时间与神亲近， Maka setiap hari kita harus meluangkan waktu untuk berdekat dengan 思 Tuhan, 想神的话， merenungkan firman Tuhan. 我们就会更深入的认识神， Maka kita akan mengenal Dia semakin mendalam, 我们的心灵就会得到满足。 dan hati kita, roh kita akan dipuaskan. 心灵得到满足，我们的口说出来的话是好话，是感恩的话。 Roh kita sudah dipuaskan, maka kita akan mengucapkan kata-kata yang baik, sikap yang baik, 感恩的话， kata-kata yang bersyukur. 但愿神帮助我们，我们的心灵让神来满足我们，让神的话来满足我们。 Kita berdoa kiranya firman-Nya memuaskan hati kita, rohnya memuaskan hati kita. 那我们就能够过出一个很喜乐的生活。 Maka kita akan melewati hari-hari kita dengan sukacita. 上帝祝福大家。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 神啊，我们感谢你， Tuhan, kami bersyukur. 求你施恩怜悯我们每一个人， Berbelas kasihanlah kepada setiap kami. 我们愿意更亲近你， Kami semakin mau berdekat 我 kepada 们渴慕你的话来满足我们的心， Kami merindukan firman-Mu untuk memuaskan jiwa kami, 我们才能够天天来感谢你。 sehingga kami dapat mengucap syukur setiap hari. 求主祝福每一个弟兄姐妹， Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu sekalian. 祷告奉耶稣的名求， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。阿门。然后听了道之后要做什么呢？ Setelah mendengar firman Tuhan, harus bagaimana? 回去要做什么？ Setelah pulang harus bagaimana? 要读圣经，或者是听福音。 Yaitu pulang harus membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. 听了还要去行， Setelah mendengar harus melakukan. 你会经历生命的改变。 Dan Bapak Ibu akan mengalami perubahan hidup. 谢谢大家。Sungguh indah sekali di pagi hari ini kita dapat mendengar firman Tuhan begitu luar biasa, sehingga dapat mengingatkan kita, setiap kita, bahwa bagaimana kita harus berakrab, kita harus dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu melalui setiap hari kita harus berdoa, kita harus membaca firman Tuhan. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi yang indah ini semakin menguatkan kita, meneguhkan iman kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati Muselidia dan Semulita. Baik, saat ini kita akan memberi persembahan. Kita menaikkan satu pujian. 我今天为你祝福, setiap hariku diberkati. Nomor 27. Perseci. Untuk petugas dapat dipersilakan. Amin.
ya Bapa. Sungguh-sungguh kami sungguh bersyukur Engkau terus menjagai kami, memelihara kami. Terima kasih di pagi yang indah ini kami juga boleh diingatkan melalui firman-Mu bahwa bagaimana kami harus selalu dekat dengan Tuhan, yaitu melalui doa, pembacaan firman Tuhan setiap hari. Tuhan, tolong setiap kami ya Bapa, kami rindu akan kedekatan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, yaitu melalui pembacaan firman Tuhan. Tuhan juga tolong setiap Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada hari ini, juga kiranya Tuhan juga mampukan bagaimana caranya jika tidak dapat membaca firman Tuhan, tetapi Tuhan sudah sediakan melalui audio, sehingga setiap kami boleh mendengarkan firman, mendengarkan firman tersebut. Terima kasih ya Bapak. Pagi menjelang siang ini kami juga diberi kesempatan boleh memberikan sedikit persembahan daripada kami yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu persembahan kami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah limpahkan, berlimpah-limpah untuk kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini boleh senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami, tolong setiap kami tahu selalu bersyukur kepada Engkau dan tidak mengeluh sedikit pun. Kiranya setiap kami boleh menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh bersinar sehingga orang-orang di sekitar kami ini boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuki doa syafaat, akan dipimpin oleh Muster Lydia.我们同心祷告，天父，我们满心感谢你，让我们今天能够有机会来参加家庭团契。感谢主，我们多么希望我们的信心不断的长进，我们的生命不断的改变。只有你能够改变我们，没有别人能够改变我们。所以我们要完完全全的相信你，完完全全的依靠你。主啊，我们感谢你。这时候我们要围着文兰的家属来祷告，他们正在伤心流泪，他们正在等妈妈的骨灰要放在海里。主啊，你安慰他们，你亲自来安慰他们。我们希望这件事过后，礼拜天他们家人都能够到教会来赞美敬拜你，因为看到教会如何的爱他们，关心他们，服侍他们。主耶稣，我们这时候也为着我们家庭团契的弟兄姐妹来祷告。有几位已经不能够来参加我们的家庭团契，因为身体的软弱。我们纪念到景儿姐妹，纪念到丽庄姐妹，还有今天的温地主没有来。求神也开恩怜悯，求神医治他们身体上的软弱，医治他们，给他们健康。我们来到这里的也有几位，也有腰酸背痛，有其他的病症。主啊，你是知道的。主，求你开恩怜悯医治，让他们都得着医治，让他们都蒙神坚固他们的心仰望主。虽然身体软弱，还能够到教会来，他们真是感到非常的感恩。主耶稣，我们也将教会的前途向你交托，你施恩帮助弟兄姐妹，每个主日都能够来参加聚会。也施恩祝福我们教会所有的传道牧师都蒙受神的恩典，有智慧，
有牧者的心肠来关心教会的弟兄姐妹，也教会弟兄姐妹也懂得爱神的仆人，天天也为着神的仆人来代祷，因为神的仆人有健康的身体，有智慧，才能够来牧养他们，关心他们。感谢神给我们有彼此代祷的一个侍奉，谢谢主。主耶稣，你也知道弟兄姐妹若是家庭有什么问题，也求你帮助他们能够去解决，靠着主的智慧能够解决得好。施恩祝福弟兄姐妹的工作生意，他们家他们儿子媳妇的工作生意也蒙神你祝福，他们得着祝福，也能够来祝福他们的爸爸妈妈，让他们也做孩子的懂得孝敬父母。感谢主。若是有家人还没有信主的，也求你帮助他们切切的祷告，希望整个大家庭大家族都能够相信耶稣得做救恩。感谢主帮助我们有能力施行神的话，天天要拨出更多时间与主亲近，天天要唱歌赞美主，过着一个快乐家庭的生活。我们的人生下半场，我们要活得更精彩。感谢赞美主，垂听我们祷告，奉耶稣的名求，阿门。Kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan menaikkan satu pujian dari buku KUI nomor 29, Chang Isou Tian San, pujian dari surga. Silakan bangkit berdiri, sesuai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan jika ada teman-teman yang ingin memperagakan lagu tersebut sambil menyanyi, menari, dipersilakan. Kita menyanyikan satu bait bahasa Mandarin, lalu intro bahasa Indonesia. Mari kita berdoa. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们离间失败，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Silakan duduk. Saat teduh.
usia indah. Susu AI, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selalu sehat, selalu ada sukacita, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.